Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini insya-Allah kita bersama dengan kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih. Pada muka surat 313, misalnya lagi dalam huraian kisah yang ke-43. Okey. Malhamah al-Kubra. Penaklukan Konstantinopel. Syarah kepada hadis yang kita baca pada 2 minggu lepas, hadis yang panjang tu. Sambungan dia pada surat 313, perenggan yang di atas tadi. Pasukan kali ini disabdakan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min khiyari ahli al-ardi yawma idzin. Di antara penduduk bumi yang terbaik ketika itu. Maknanya ketika itu disebut ketika itu ihtirazan an zaman sahabah lah, maksudnya sebagai mengelakkan daripada faham tentang hari itu adalah hari zaman para sahabat. Kerana apa? Zaman para sahabat ni zaman yang terbaik lah di antara segala zaman. Ya, zaman para sahabat iaitu ketika mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman yang terbaik di antara segala zaman. Jadi yauma idzin itu pada hari itu. Hari mana? Hari yang akan datang lah. Maksudnya kita belum lagi melalui hari itu. Hari yang dimaksudkan adalah hadis ini belum lagi berlalu. Kan? Maka dia akan tiba, tapi tak tahulah bilanya. Ini perkara ghaib yang akan datang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya kita wajib beriman macam tu tanpa kita mengetahui bila masanya. Cuma tempat tu disebutlah di mana tempat tu berlaku apa semua. Cuma yang masa itu tak disebut. Tak diketahui tahun bila masa di zaman mana kan. Jadi kita tak tahulah. Baik. Kekuatan Islam tidak terbatas pada pasukan moden itu saja. Maknanya jadi bukan itu saja, mana pasukan Islam datang daripada berbagai sudut lah. Jadi kaum muslimin menghimpun kekuatan mereka daripada semua kota kaum muslimin. Jadi maknanya kaum muslimin yang berada di mana-mana sudut bumi semuanya menghadirkan diri, bergabung dengan pasukan itu sehingga ia menjadi pasukan tentera yang besar kan, dan kuat. Jadi sesuatu menunjukkan kepada anda akan hal itu adalah bahawa orang yang memastikan pertempuran untuk kebaikan kaum muslimin adalah tibanya berbagai kekuatan yang memercik di sana sini di dalam banyak lembah daulah Islam. Dari segala pelosok dunia, mereka akan datang dan bersatu. Akan berperang di sana lah. Di Dabiq sana ataupun A'maq, dekat dengan Halab, dengan sana. Sekarang pun kita tengok kan dah berlaku pertempuran dahsyat kan. Kita berlaku kan. Jadi maknanya tapi ini bukan maknanya yang dimaksudkan dalam hadis ni. Dalam hadis ni maksudnya yang akan datang. Mungkin kita semua dah mati dah apa kan. Baru berlakulah peristiwa ini. Tapi dia pasti berlakulah, itu keimanan lah. Maka di dalam hadis Nabi SAW menyebut, Nabi sebutlah hadis tu. Nabi sebut detail lah. Ini wahyu daripada Allah Taala. Nabi tak tahu melainkan Allah yang wahyukan. Fa idza kana al-yawmur rabi'u, maka apabila datang hari yang keempat dalam perangan itu, berlaku perang yang dahsyat sehingga pada hari yang keempat nahada ilaihim baqiyatu ahli Islam. Maksud sampai kepada tentera muslimin yang di situ, seluruh umat Islam daripada berbagai sudut dunia datang berhimpun di situ. Ya, untuk membantu kekuatan kaum muslimin.
Di antara hal yang unik adalah bahawa pasukan tentera Islam dalam jumlah yang sangat besar yang datang daripada kota adalah dari orang-orang Nasrani yang ditawan oleh kaum muslimin di dalam berbagai peperangan yang telah lalu. Sebelum tu berlaku peperangan-peperangan dan kaum Nasrani ini telah ditawan. Kaum Nasrani maksudnya tentera salib lah. Telah ditawan oleh tentera Islam. Lalu apabila mereka duduk lama dengan orang Islam dan melihat akhlak orang Islam dan sebagainya, hati mereka tertarik kepada Islam dan mereka secara rela memeluk agama Islam. Ada juga yang masuk Islam secara terpaksa. Macam jadi pok munafikin lah. Macam orang munafik di Madinah. Masuk Islam kerana terpaksa ataupun kerana ada kelebihan dunia yang tertentu, dia masuk Islam. Ada juga ada yang masuk Islam memang secara rela dengan keinsafan dia, kesedaran dia memeluk Islam. Sebab itu disebutlah hadis bahawa berlaku di awal peperangan itu kan berlaku maknanya 3 pasukan tentera muslimin mati kan, dan Allah tidak menerima taubat mereka, yang itu sebagai simbolik di atas matinya mereka di atas kekufuran, matinya mereka atas kekufuran lah, kafir kan. Jadi maknanya kita kata di sana ada orang yang dia berpura-pura Islam kan. Begitu. Baik. Allah memberi mereka petunjuk menuju kepada iman kerana mereka berinteraksi dengan kaum muslimin sehingga menjadi para mujahid atau para kaumnya untuk para kaumnya. Jadi maknanya pokok Nasrani ini kan daripada Bani Ishaq ni, orang kulit putih. Bani Ishaq ni anak cucu turunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Kan? Jadi oleh sebab itu setelah kedua belah pihak mengatur barisan untuk perang tanding. Perang tanding maksudnya bertarung, berperang lah. Berhadapan. Pasukan Nasrani meminta kepada komandan pasukan tentera Islam. Tentera salib jadi minta kepada pasukan tentera Islam agar melepaskan para tawanan dan mereka hendak membunuhnya sendiri. Sebab apa? Sebab dia beritahu orang tawanan ini dah memeluk Islam dan sebagainya. Jadi pertama, kaum muslimin enggan kerana mereka telah menjadikan para saudara bagi mereka di dalam agama Allah. Kenapa? Tawanan-tawanan itu telah memeluk Islam dan menjadi saudara se-Islam. Kenapa kami nak serahkan mereka kepada kamu untuk dibunuh? Kerana terbahaginya pasukan tentera Islam menjadi 2. Sebagaimana yang diminta oleh pihak musuh akan melemahkan kaum muslimin. Jadi kalau dibahagi 2, tentera yang sebahagian tawanan bekas tawanan itu dan tentera muslim yang asal tu maknanya bagi 2 maka lemahlah. Dan akan memberikan kesempatan untuk kemenangan musuh kerana mereka akan bisa berperang dengan kekuatan penuh untuk melawan sebahagian daripada kekuatan pasukan kaum muslimin terpecah satu persatu. Jadi mana orang Islam pun cerdik lah. Takkan nak bagi 2 pasukan ni kan. Nak suruh mereka ni perang, kami tak boleh perang. Taklah. Nak cerita bahawa tawanan ni bukan ramai pun. Berbanding dengan tentera Islam yang asal tu. Jadi mudahlah dibunuh oleh pasukan Nasrani. Jadi orang Islam tidak setuju. Baik, bila tak setuju maka berlakulah pertempuran yang dahsyat di antara kedua belah pasukan muslimin dan pasukan kafirin, Nasrani, Nasara. Atau kita panggil sebagai tentera salib lah. Kedua pasukan tentera masuk ke dalam pertempuran yang sangat memanas. Sangat memanasnya pertempuran yang dahsyat lah. Pertempuran ni kita kena ingat bahawa sekarang zaman tu dah tak guna dah senapang, pistol, nuklear, kapal terbang, campak bom dan sebagainya. Tak ada lah. Zaman tu semua orang perang sama ada dengan kuda, jalan kaki ni, unta macam tu ya. Dia kembali seperti zaman awal manusia berperang dulu. Jadi macam tu. Senjata api dah tak ada lah. Daripada water balik lah senjata api tu jadi senjata jenis pedang, pisau yang digunakan, tombak yang digunakan berperang secara berhadapan-hadapan. Barulah gentleman tu kan. Barulah kita kata pasukan tentera sejati berlawan secara berhadapan. Kalau zaman sekarang ni perang tak nampak orang pun. Tentu bunyi bom sana, bom sini, meletup sana, meletup sini. Dengar berita, dengar khabar mati berapa ratus orang, mati berapa ribu orang di satu tempat sekian-sekian kan. Rumah runtuh dan sebagainya, kanak-kanak mati dan sebagainya, orang tua-tua mati, kesian. Sedih, menyayat hati kan. Tapi hari itu yang akan datang nanti,
Peperangan itu kembali seperti awal menggunakan senjata, pisau, tombak, panah macam tu je. Kenderaan pula kuda, keldai, unta dan itulah dia haiwan-haiwan tunggangan itu. Kereta-kereta dah tak ada dah zaman tu. Maknanya tak tahulah sebab apa, mungkin dah petrol dah tak ada, apa semua bahan api dah tak ada dan sebagainya. Kuasa solar tak dapat digunakan lagi dan sebagainya, kita tak tahu benda akan datang. Siapa boleh cerita benda ni? Tak tahu, siapa boleh cerita. Andaian ini hanya semua andaian-andaian kita sajalah. Kan? Andaian-andaian, tekaan-tekaan kita apa yang akan berlaku di akhir zaman berdasarkan hadis ni sebut bahawa akan berlaku perang macam tu. Perang berhadap-hadapan. Tak ada tembak-tembak dah. Gitu. Kan? Dalam pertempuran itu 3 pasukan kaum muslimin menderita kekalahan. Mana? Kan? Dia tak terjemah di sini, dia tidak menterjemah. Ada syarah huraian syarah yang asal yang dia tak terjemah dalam bahasa Arab kan. Tak tahulah sebab apa dia tak terjemah. Di sini ada kita sini. Tengok saya tunjuk je lah. Mungkin tak apa nama ada yang tak faham bahasa Arab kan. Saya nak tunjuk je apa yang dia tak terjemah di sini. Okey. Sini. Ni saya nak tunjuk ni. Saya dah share kan. Tengok. Ni. Di sini ni perenggan dia. Ini perenggan yang kita baca sekarang. Ni. Okey. ويدخل الجيشان في معركة حامية الوطيس ينهزم فيها ثلث الجيش الإسلامي وهؤلاء لا يوفقون للتوبة بعد هزيمتهم. Yang ni yang dia tak terjemah. Yang ni yang dia tak terjemah. Kan? Dia terjemah sampai di dalam pertempuran itu 3 pasukan kaum muslimin menderita kekalahan. Wayadkhul di sini terjemah. Sampai sini. Lepas tu dia langkau. ويدخل الجيشان في معركة حامية الوطيس ينهزم فيها ثلث الجيش. Kalah. 3 pasukan kaum muslimin menderita kekalahan. Okey, sampai sini terjemah. Yang وهؤلاء لا يوفقون للتوبة بعد هزيمتهم أبدا. Dia tak terjemah. Kan? Dia terjemah ni sambung. Kan? Ni dia sambung terjemahan. Saya tak tahu sebab apa dia tak terjemah. Saya rasa dia tak faham kot maksud ni. Saya rasa dia tak faham maksud hadis ni. Tak tahu lah orang yang terjemah ni dia fasih dalam bahasa Arab ataupun dia boleh pandai memahami maksud dalam bahasa Arab ataupun tidak secara keseluruhan, tak tahulah. Tapi sekurang-kurangnya kalau tak faham dia boleh cari. Kan? Dia boleh cari dalam syarah-syarah bagi hadis ni. Contohnya saya tengok dah dalam syarah hadis ni, saya tengok apa yang disebut. Kan? Ni dia antara syarah hadis ni. Kenapa dia tak mau cari? Jadi kalau orang yang baca buku terjemahan saja, dia tak dapat maklumat tepat lah. Ni huraian dia dalam internet boleh dapat. Ni. Nampak? Okey. Ni. فَيَنْهَزِمُ ثُلُثْ أَيْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا. Kinayatun an mautihim al kufri. Maksud ini simbolik. Kinayah ni mana perkataan menunjukkan makna. Ini adalah simbolik. Yang menunjukkan kematian mereka di atas kekufuran. Ya Allah tidak menerima taubat mereka. Kan? Kenapa? Kerana mereka mati atas kufur. Dan penyiksaan Allah Ta'ala terhadap mereka selama-lamanya dalam neraka. Ini maksud dia. Kenapa tak cari kan? Cari je lah. Jadi kalau nak terjemah ni kita kena usaha lah. Dengan bila kita tak faham nak terjemah tu, kita tinggalkan macam tu saja. Sedangkan ada huraian dia. Ni. Ini dapat dalam Islam web ni. Kan? Itulah dia. Baik. Ini apa yang saya nak kongsi je lah. Apa yang saya nak kongsi. Okey. Jadi maknanya itulah. Bila saya baca kitab terjemahan ni risau jugalah. Kerisauan tu ada. Kan? Kerana apa? Bila dia jadi macam ni lah ni. Ada benda yang tak diterjemah. Tak tahu lah. Kadang-kadang kalau ikut kefahaman penterjemah, dia faham lagu lain, dia terjemah macam lain. Itu bahaya juga. Dia terjemah ikut mazhab dia.
Baik, tak apa. Tengok di sini. Dia kata di dalam pertempuran itu 3 pasukan kaum muslimin menderita kekalahan. Dan mereka itu tidak beri taufik oleh Allah Ta'ala dan mereka mati di atas kekufuran. Terjemah macam tu sikit, tambah. Ya. Jadi selepas kekalahan mereka, itulah. Ya. Sedangkan sepertiga pasukan tentera gugur. Mereka adalah para syuhada terbaik di sisi Allah Ta'ala. Ini ayat baru pula. Sedangkan sepertiga pasukan tentera gugur. Dan mereka adalah syuhada yang terbaik di sisi Allah. Allah memberikan kepada sepertiga yang masih tersisa meraih kemenangan. Okey. Mereka memukul mundur kekuatan zalim yang suka mengkhianati segala macam perjanjian. Ya. Baik, jadi maknanya 3 bahagian. 1/3 1/3 mati kan? Tentera tadi 1/3 mati. Yang mati, mereka tu mati dalam keadaan kufur. 2/3 lagi. Jadi 1/3 yang kedua mati juga. Kan? Tapi mereka ni syahid. Mereka ni mati syahid dan syuhada yang terbaik di sisi Allah. Tinggal 1/3 saja lagi. Jadi 1/3 ni lah yang mereka melawan sehingga mereka menang. 1/3 ni lawan dan menang. Pertempuran berlangsung selama 3 hari. Kan? Sejak mulai utuh, dia kata utuh ni sejak lah. Kan? Sejak dari mulai dari fajar hingga kegelapan malam menutupi kedua belah pihak lah. Bila malam tak nampak orang nak perang macam mana, berhenti dulu rehat. Esok sambung balik. Selama 3 hari berturut-turut, sekelompok pahlawan muslimin selalu siaga untuk terus berperang hingga mereka bisa meraih kemenangan atas para musuh atau gugur di medan perang. Jadi maknanya para muslimin ni maknanya mereka pergi ke perang ni, mereka nak dua je. Mereka dua je matlamat dia, sama ada menang atau mati syahid. Dua-dua adalah kemenangan. Kan? Sebab tu dia panggil ihda husnayain. Ihda husnayain adalah satu daripada 2 kebaikan dalam peperangan. Itu mati sama ada gugur sebagai seorang syahid ataupun mereka akan menang dengan mendapat harta rampasan perang. Tapi yang pertama menjadi komitmen mereka adalah untuk jadi orang yang mati syahid lah. Sebab darjat orang mati syahid ni sangat tinggi, sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mati yang terbaik. Ruh dia masuk syurga terus. Ya kan? Dan orang mati je ni maksudnya Allah tak suruh dimandikan, tak suruh dikapankan, kan? Tak disolatkan, terus ditanam macam tu, dikebumikan macam tu saja. Sebab Allah kata jangan kamu mengira bahawa mereka itu mati, bahkan mereka hidup, diberi rezeki. Ini Allah sebut dalam Quran kan, dalam ayat apa? Tak ingat lah nak cari, takut terpadam pula benda ni, tak apa. Kan? Kita boleh tengok dalam apa nama Al-Quran. Okay, saya buka ayat Al-Quran daripada saya punya handphone. Okey, ya. Surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Wala. 169 surah Al-Imran. Janganlah kamu menyangka bahawa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah Ta'ala itu mati. Jangan kamu sangka mereka itu mati. Macam mana? Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan, mereka diberi rezeki. Ini yang direbut oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan generasi selepas mereka dalam peperangan. Sebab mereka nak title tak nak mati tu kan. Tak mati. Jadi maknanya tak mati macam mana? Hidup cara di alam lain lah. Jadi mati maksudnya mati di sini meninggalkan alam dunia akan masuk ke alam yang terbaik. Alam yang kumpul, alam terbaik lah. Alam barzakh, tapi mereka ruh mereka dimasukkan ke dalam syurga dan berada di dalam dalam temolok burung yang berwarna hijau tu kan, terbang dalam syurga tadi. Bukan tergantung dalam
bergantungan di lampu-lampu dalam syurga tu. Macam mana tak boleh nak bayang keindahan syurga ni, tak boleh nak bayang. Siapa pun tak boleh nak bayang. Cuma kan baca Quran seronok dengar lah tentang nikmat-nikmat syurga ni, seronok dengar. Jadi bila kita lupa tentang nikmat syurga, ulang baca Quran supaya nikmat syurga tu sentiasa tertera dalam ingatan kita, tertera dalam minda kita. Dan itu sebagai motivasi dan dorongan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan seikhlas mungkin, seikhlasnya. Sebab Allah tidak akan terima ibadat walaupun ada sedikit unsur-unsur selain dia, riya kan, sum'ah, ujub kan dan sebagainya. Jadi mana Allah tak terima. Allah nak ikhlas betul. Jadi Allah kata di sini, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka bahawa orang yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki. Kemudian Allah sebut lagi tentang syuhada ni. Kita tak tahu. Tapi Allah sebut tentang perkara gaib ni supaya kita tahu dan kita faham. Supaya kita faham dan kita tak tahu dia punya kaifiat dia macam mana, tapi kita faham. Allah kata, farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka gembira, mereka seronok. Farihin, farah. Mereka seronok dengan apa yang Allah telah datangkan kepada mereka. Allah telah berikan apa yang Allah telah berikan kepada mereka min fadlihi, daripada kelebihan kurniaannya subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluh. Wa yastabshirun. Dan mereka ni maknanya menyampaikan khabar gembira. Gembira untuk menyampaikan khabar gembira billadzina lam yalhaqu bihim, dengan orang-orang yang belum lagi menyusul mereka. Dia meminta sehingga dalam hadis Abdullah bin Haram bapa guna Jabir kan, yang dia ni umur 80 lebih dah, mati dalam perang Uhud ni. Maknanya Allah Ta'ala bercakap dengan dia terus tanpa ada perantara. Allah cakap dengan Abdullah bin Haram ni terus ketika dia dah mati lah. Maknanya Allah tanya nak apa, dia kata kan, minta nak balik ke dunia untuk perang pula, untuk mati. Perang untuk mati. Ini realiti apa yang disebut oleh Nabi SAW. Perang untuk mati. Jadi maknanya Allah tak boleh mati sekali ya, tak boleh dah. Tak boleh mati dah. Tak boleh, yalah, tak boleh hidup dah untuk mati. Jadi kalau tak boleh hidup untuk mati, maknanya dia minta Allah Ta'ala sampaikan pesan dia. Dia meminta Allah Ta'ala sampaikan khabar gembira kepada sahabat-sahabat mereka yang masih belum menyusul mereka. Sahabat-sahabat mereka yang masih ada di dunia. Dia meminta Tuhan sampai ayat ni. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka menyampaikan khabar gembira dengan orang-orang yang belum menyusul mereka daripada belakang mereka, selepas mereka. Apa dia? Khabar gembira itu, alla khaufun alaihim, bahawa jangan kamu takut, tidak ada sebarang ketakutan ke atas kamu bila kamu mati macam kami mati. Ya, nas'alullah asy-syahadah fi sabilihi. Kita minta kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh permintaan, kan, bahawa kita ni dimatikan dalam keadaan mati sebagai seorang syahid. Walaupun tak mati dalam perang, kan, perang kat mana? Kan? Mati atas katil, mati atas tilam, mati atas kerusi, kan? Mati dalam masjid, mati dalam rumah, mati biasa. Tapi Allah akan sampaikan kita insya-Allah ke darjat orang yang mati syahid, kan? Walaupun kita mati di atas tilam di rumah kita, kan? Kerana kita minta sesungguh kepada Allah, dan Allah Ta'ala dah janji, minta aku bagi, kan? Minta sungguh-sungguh aku bagi, dia minta, kan? Jadi maknanya jangan, tak ada ketakutan ke atas kamu. Alla khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Ini macam nak cerita sikit lah, hurai sikit, lebih sikit tentang ni kelebihan nikmat ni, kan, para syuhada ni, kematian terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, kan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan rasa duka cita dengan apa yang mereka nak tinggalkan pada isteri, anak-anak, kaum kerabat, harta benda, kan. Mereka tak akan duka cita. Kemudian Allah sebut lagi ayat seterusnya, yastabshiruna bi ni'matin min Allah, dan mereka menyampaikan khabar gembira dengan nikmat daripada Allah, wa fadlin, dan kelebihan kurniaan Allah Ta'ala yang tidak terhingga, tidak terkata, tidak terkhabar, ya.
wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran ataupun pahala orang-orang yang beriman. Inilah dia. Ya? Jadi maknanya boleh tadabbur, boleh cek balik dalam surah Al-Imran ini ayat 16, 169 sampai 174 macam itulah sampai seterusnya lah. Kan? Jadi tentang apa nama, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ni. Kan? Kemudian itulah dia ayat dia kan, Al-Imran 169. Okey, maknanya kita patah balik ke buku kita. Maknanya orang Islam bila pergi perang, mereka nak dua benda ni lah. Cita-cita mereka yang paling besar adalah untuk mendapat syahadah. Yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Kan? Bukan nak suruh orang tembak kepala mereka, bukan nak suruh orang tikam mereka, bunuh mereka, tak. Mereka berperang. Jadi kalau takdir Allah Ta'ala mereka balik dapat balik semula ke rumah mereka, ya, takdir Allah Ta'ala mereka dapat balik ke rumah mereka semula, tak mati dalam peperangan. Tapi di sana ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia mati dalam peperangan. Kena sikit pun kalau Allah tak takdir mati, matilah. Gitu. Kemudian ya, ada sahabat-sahabat yang mati di rumah dia kan, tak mati dalam medan perang. Ramai pun, ramai, kan? Selama 3 hari itu tentera yang berbai'ah terbunuh. Berbai'ah terbunuh semua dalam peperangan hingga diraihnya kemenangan atau kesyahidan. Jadi semua mereka berbai'ah untuk mati. Siapa yang nak mati, mari sini. Jadi pakat pergi bai'ah, aku nak mati, aku nak mati, aku nak mati. Ya, berperang bersungguh-sungguh lah. Maksudnya aku nak mati ni berperang dengan bersungguh-sungguh. Tak sepertinya dia mati pun. Gitu. Jadi kemenangan atau kesyahidan. Jadi syahid pun kemenangan juga. Syahid pun kemenangan juga. Menang kemenangan dengan meraih darjat syuhada. Dan menang dalam peperangan pun kemenangan juga. Jadi dua-duanya adalah kemenangan. Gitu. Baik. Selama berputaran 3 hari, kekuatan perang dua pasukan seimbang. Sama gagah, sama kuat. Di puak Nasrani ni daripada Bani Ishaq. Daripada tentera Bani Ishaq ni puak Nasrani lah. Masa kulit putih ni kan. Kemudian sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mencirikan kondisi kedua pasukan selama hari-hari itu. Yaqtatiluna hatta yahjuzal lailu bainahum. Mereka berperang, saling berperang sehingga tersekat oleh malam. Malam yang menyekat di antara mereka lah. Bila dah malam tak nampak orang nak perang apa lagi. Masing-masing undur lah. Fayabqa ha'ulai wa ha'ulai kullun ghairu ghalibin. Maka kan masing-masing masih utuh, masih kuat. Kembali ke pasukan, ke perkemahan masing-masing. Kan? Masih lagi gagah. Boleh berperang lagi lah. Kan? Masing-masing tidak menang. Ghairu ghalibin masih tak menang. Ni belum menang, ni belum menang. Sedangkan dalam hari keempat, bila masa sampailah hari yang keempat, tibalah bantuan besar daripada berbagai penjuru dunia Islam. Umat Islam daripada berbagai sudut penjuru ni kan. Kalau Malaysia ni ada, maka orang Malaysia ni pun pergi juga. Kalau orang Singapura, Thailand, mana apa semua, Indonesia dan sebagainya, ada mereka akan pergi. Filipina ke mana akan mereka akan pergi nanti. Bersatu dengan kaum muslimin di mana? Di Dabiq itu, ataupun di Halab, ataupun di A'maq. Kan? Semua akan bersatu di situ. Jadi datang orang Islam daripada berbagai pelosok dunia datang. Kan, Masya Allah. Kemudian sehingga mereka menimpakan musibah kepada musuh salibis itu. Salibis ni dia terjemah dari perkataan salibi. Inilah ni. Perkataan ni kan. Walau saya tunjuk je. Kan? Tak salah. Tak faham pun tak apa. Ya ni. Apa yang saya birukan ini, yang saya highlight ni. Perkataan dia ni. As-salibi. Alal aduwi salibi. Ya? Maksudnya. As-salibi ni maksudnya yang gagah, yang kuat. Kan?
pada hari yang keempat, yasilu madadun ha'ilun min مختلف أصقاع العالم الإسلامي فتدور الدائرة على العدو الصليبي. Itu dia. Yang mana, kan? Mereka menimpakan musibah ke atas para musuh yang gagah yang kuat itu. Satu. As-Salibi itu daripada tentera salib dia jugalah. Adu Salibi, kan? Yang membawa spanduk salib. Kan? Boleh juga. Tapi terjemahan dua makna tu yang salib yang gagah kuat pun dia juga, sebab dalam kamus terjemah dia panggil al-adu salibi ay al-qawi syadid, kan? Al-qawi syadid, yang gagah lagi perkasa. Kan? Jadi maknanya di situ mana dia menimpakan musibah, mengalahkan pasukan musuh yang gagah tu. Wa yallunal adbara munhazimin, dan mereka lari berpaling ke belakang dalam keadaan mereka itu tewas dan kalah. Ya? Wa yuqtaluna maqtalatan imma la yura mithluha, maka mereka dibunuh dengan ramai sekali, yang mana pembunuhan itu, kematian itu tidak pernah disaksikan sebelum itu. Kan? Imma qala sama ada Nabi sallallahu kata la yura mithluha, tidak pernah dilihat sepertinya tentera itu yang mati tadi. Hatta inna at-ta'ira, sehingga ada seekor burung, kalau ada seekor burung yang terbang daripada satu sisi kepada sisi yang lain, burung tu tak akan habis sisi yang kedua sehingga mati burung tadi. Mati. Nak kata ramainya manusia tadi kan yang mati. Yang tentera Nasrani yang mati tadi. Fayatadu Banu al-Ab kanu mi'ah. Kan? Maka Banu al-Ab mereka membuat persediaan, dan mereka itu ada 100 orang lah. Berjumlah 100 orang. Mereka buat persediaan bersiap untuk berperang juga. Bani al-Ab. Kemudian fala yajidunahu minhum baqiya minhum illa rajul wahid, maka yang 100 orang tadi tidak mendapati daripada golongan tentera yang ramai tadi yang mati, melainkan seorang lelaki saja. Kan? Yang ada. Hak ramai-ramai tadi seorang lagi hidup. Hak lari dia. Fa bi'i ghanimatin yafrah, maka dia nak gembira dengan harta rampasan perang yang mana? Atau dengan pembagian harta pusaka mana yang dia nak gembira dengannya. Dia seorang saja. Dia baki. Alih mati habis, kena bunuh dengan orang Islam. Dahsyat kan? Ini semua belum berlaku. Tak nak dia akan berlaku benda ni, sebab ini mukjizat atau wahyu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ia pasti berlaku, cuma ya sebelum kiamat lah. Kan? Semasa dunia ni masih ada lagi, dia akan berlaku. Kan? Jadi kalau ini dalam wa ba'da an-nasr al-bahir alladhi haqqaqahu al-muslimuna fil ma'rakah, selepas kemenangan yang besar yang dicapai oleh kaum muslim ini, kan, dalam pertempuran, maka dengan beratnya bala yang menimpa, kan, beratnya bala yang menimpa. Jadi yatajihun, mereka semua menuju ke arah mana? Kepada masdar, kepada pusat tentera musuh. Mereka dah kalah dah musuh-musuh itu, mereka pergi cari pusat tentera musuh. Dia pusat datang, di mana-mana sumber datangnya keluar tentera musuh tadi. Itulah Konstantinopel. Konstantinopel maknanya ni akan menjadi milik bagi pasukan Salibiyah lah, tentera salib ni. Dia akan menaluki Konstantinopel pada kali yang kedua lah. Dulu masa dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Nanti mereka akan dapat balik. Kemudian akan ditawan semula oleh kaum muslimin di akhir zaman. Jadi kita tahu benda yang akan datang sebab Nabi cerita. Jadi kita pun tak tahu. Orang mengaku ceritakan perkhabaran, mengaku mengetahui perkhabaran yang akan datang ni, maknanya kafir lah. Kan? Jadi hanya Nabi yang tahu, yang diberitakan itu pun dia diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sendiri dia memang tak tahu juga. Allah Taala tak bagi tahu. Baik. Tengok. Mereka menuju kepada sumber yang muncul darinya para tentera. Tentera apa? Tentera Nasrani tadi lah. Untuk membinasakan dengan tuntas sumber bahaya itu. Daripada Konstantinopel tu lah. Sumber yang darinya datang para tentera adalah Konstantinopel. Maknanya tentera musuh lah.
Cukup jelas bahawa semua tentera yang mengadakan penyerangan ke Konstantinopel setelah pertempuran bukan orang-orang Arab. Jadi hadis menjelaskan bahawa yang banyak dalam tentera itu bukan daripada kalangan orang Arab. Jadi maknanya kenapa orang Arab ketika itu jumlahnya sangat sedikit. Okey, bismillah. Jadi masukkan di sini bukan tentera Muhammad Al-Fatih. Kalau zaman Muhammad Al-Fatih orang Arab pun ramai. Kan? Ni, tengok. Orang-orang Arab pada hari itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW berjumlah sedikit. Rasulullah SAW telah menyampaikan bahawa pasukan tentera tersebut daripada Bani Ishaq. Mana bangsa kulit putih ni. Bangsa kulit putih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri." Qalu na'am ya Rasulullah, qala la taqumu sa'atu hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Okey. Kalian pernah mendengar sebuah kota sebahagiannya di darat sedangkan sebahagiannya di laut? Kan? Mereka menjawab, ya, iaitu Turki lah, Konstantinopel tu kan. Wahai Rasulullah SAW, beliau bersabda tidak akan terjadi kiamat sehingga kota itu diserang oleh 70,000 orang daripada Bani Ishaq. Yang Bani Ishaq ni adalah tentera muslimin lah. Daripada bukan bangsa Arab. Bani Ishaq ni bangsa kulit putih lah. Yang mana dulu mereka mereka pernah yang berlaku peperangan dengan orang Islam, mereka ditawan, dan akhirnya mereka memeluk Islam dan mereka melahirkan zuriat dan keturunan, kan? Jadi tentera itulah, mereka lah yang akan menyerang dan menakluki Konstantinopel. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Kiranya mereka ini adalah orang-orang Nasrani daripada kelompok tawanan lalu pindah agama dengan memeluk Islam. Sehingga pasukan orang-orang Nasrani sebelum pertempuran meminta kepada pasukan kaum muslimin agar melepaskan mereka itu, yang tawanan itu, untuk bergabung bersama mereka dan mereka sendiri akan bergabung ni, maksudnya berperang lah. Berperang dengan mereka. Dan mereka sendiri akan melakukan hukuman pembunuhan ke atas para tawanan itu. Iaitu sebelum terjadi pertempuran antara kedua pasukan perang sebagaimana dijelaskan sebelum ni lah. Yang telah dijelaskan sebelum ini. Okey. Sebagaimana yang diketahui bahawa orang-orang Nasrani daripada anak-anak cucu Nabi Ishaq alaihi salam, keturunan Nabi Ishaq bin Ibrahim. Mereka adalah anak-anak Al-Ais bin Ishaq. Al-Ais, Ain Ya Sad. Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Sebagaimana difahami oleh Ibnu Kathir rahimahullah. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahawa tentera Islam ketika mengepung kota itu lalu menaklukkannya tidak menggunakan senjata. Nampak tak? Perang kali ini tak guna senjata. Tak guna senjata, guna apa? Tengok apa yang Allah Ta'ala nak menghendaki, tengok apa jadi. Juga tidak melontarkan anak panah. Tetapi jika mereka mengucapkan, tapi mereka hanya mengucapkan. Ni. La ilaha illallah. Fa innahum idza qalu, kan? Maka sungguhnya apabila mereka mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah wallahu akbar. Mana? Kalau nak terjemah sedap lagi, tetapi mereka hanya mengucapkan. Itu je lah. Tetapi jika mereka mengucapkan, macam ayat ni ada macam lain sikit, mana ada kan? Terjemah. Tetapi mereka hanya ada terjemah. Kan? Tapi boleh juga. Tetapi apabila mereka, apabila boleh. Iza tu makna apabila. Kan? Apabila. Ni. Fainahum idza. Idza ni makna apabila kan? Maksudnya mereka apabila mereka berkata la ilaha illallah wallahu akbar, maka runtuhlah satu daripada sisi kota tersebut ke dalam laut.
satu kota yang di dalam laut je kan. Kota yang dalam laut tu jatuh, runtuh. Bila disebut la ilaha illallah. Kemudian berkata la ilaha illallah ramai kali yang kedua, wallahu akbar, maka gugur jatuh pula satu sudut yang lain. Kan? Sebelah lagi pula jatuh tembok Konstantinopel itu. Kan? Dan diperkata kali yang ketiga pula la ilaha illallah wallahu akbar, maka dibukalah pintu ruang, terbukalah pintu untuk masuk kota itu, maka mereka masuk dalam kota tersebut, maka mereka ambillah segala rampasan, segala harta yang ada dalam kota Konstantinopel tersebut. Kan? Dalam hadis Muslim yang telah lalu lah ni. Ini maksudnya. Jadi tak ada senjata, tak ada tombak, tak ada apa kan. La ilaha illallah je. Sebut ramai-ramai. Ini kot dia yang digunakan oleh orang nak buat bid'ah, buat tahlil arwah dan sebagainya kan. Nak buat la ilaha illallah ni kan. Ini kot dia wallahu ta'ala alam lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Tahlil buat tu. tak ada pun kaifiat yang diajar oleh Nabi SAW. Macam mana yang mereka buat tu. Baik, ini dia perkataan yang mereka ucapkan ketika mereka nak menyerang masuk ke dalam kota Konstantinopel itu. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allah telah memuliakan. Laqad akramallahu dzalikal jaysh fi dzalika al-jaysha fi fathihi litilkal madinati. Allah telah memuliakan pasukan tentera itu ketika mereka mampu menaklukkan kota itu. Sepadan dengan apa yang menimpa mereka berupa kelelahan dalam kemenangan yang mereka wujudkan dalam pertempuran. Kan? Maka mereka telah mewujudkan penaklukan bagi kota yang kukuh itu, namun ternyata benteng-bentengnya runtuh kerana tahlil dan takbir mereka saja. Runtuh. La ilaha illallah wallahu akbar, runtuh sebelah. La ilaha illallah wallahu akbar, runtuh sebelah lagi pula. La ilaha illallah wallahu akbar, runtuh bahagian depan, maka boleh masuk ramai dalam tu saja masuk kan. Dengan kalimah tauhid saja. Sekarang tak berlaku lah. Bila Allah berkehendaki maka dia berlaku lah. Dia akan berlaku lah sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentera penakluk itu tidak bersenang-senang dengan harta rampasan yang mereka dapatkan. Kan? Dan tak sempat nak bahagi pun. Mereka juga tidak sempat menyelesaikan pembahagian apa-apa yang ada di antara mereka. Kerana tiba-tiba datang berita kepada mereka yang menjadikan mereka melemparkan semua harta rampasan. Dan mereka menjadi pulang menuju negeri mereka sendiri. Kan? Maknanya fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaim, ketika mereka sedang membahagi orang Islam sedang membagikan harta rampasan perang, qad 'allaqu suyufahum bizaitun, yang mana mereka telah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, kan? Id saha fihi musyaitan, ketika waktu itu syaitan pun menjerit pada mereka. Syaitan menjerit pada mereka. Syaitan ni menyamarlah sebagai orang mana-mana kan, beritahu kat mereka, innal masiha qad khalafakum fi ahlikum, sebenarnya Dajjal telah menguasai keluarga kamu, telah datang untuk menakluki keluarga kamu. Iblis ni bohong, dia kan, dia begitu. Jadi orang Islam dah dengar hal tu, mereka pun segeralah kan keluar balik ke tempat masing-masing. Wa zalika batilun, dan demikian itu adalah perkara yang batil, yang tak benar lah, tak betul. Yarfuduna ma fi aidihim wa yuqbilun, mereka melemparkan apa saja yang ada di tangan mereka dan siap untuk pulang balik ke rumah mereka lah. Dengan kata lain, mereka mengarahkan pandangan untuk pulang menuju rumah mereka di negeri Syam, di mana pengkalan pasukan tentera Islam berada di sana. Maka dalam hadis, fa idza ja'u Syam kharaja. Kan? Bila mereka sampai ke Syam, maka dia pun keluar. Siapa dia? Dajjal. Kan? Dia pun keluarlah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahawa pasukan tentera yang kembali ke rumah mereka yab'athuna 'asharata fawarisa tali'atan, sehingga mereka mengirimkan 10 ekor kuda. Maksudnya kuda ni bukan kuda, yalah kuda sekali dengan penunggang dia lah. Sebagai mata-mata ataupun spy lah. 10 ekor kuda yang ditunggangi oleh 10 orang pahlawan lah. Untuk balik tengok, cek. Kan? Betul ke tak betul? Tentang 10 ekor kuda itu, Rasulullah SAW bersabda, Inni la'arifu asma'ahum. Sungguhnya aku sangat kenal nama-nama mereka. Nabi sangat tahu nama-nama mereka. Wa alwana khuyulihim. Ditunjukkan kepada Nabi SAW. Nama mereka ni siapa dan warna kuda mereka ni siapa. Kan? Ditunjukkan kepada Nabi SAW. Nabi nampak. Hum khairu fawarisa ala zahril ardi yawma idin. Mereka adalah merupakan penunggang kuda yang terbaik pada hari itu. Masya Allah. Yang dipilih oleh orang Islam. Penunggang kuda terbaik. Pahlawan berkuda terbaik. Macam mana terbaik tu lah. Mungkin mereka ni boleh diri atas kuda sambil memanah ke apa-apa. Kan? Boleh atas kuda boleh berpaling, berpusing ke belakang ke atas kuda sambil berlari sambil diri atas kuda ke, ataupun duduk naik kuda tak pakai pelana ke. Kan? Naik kuda tak payah pijak, lompat naik saja, lari-lari lompat terus naik atas kuda. Kan? Dahsyatnya mereka ni kan. Hebatnya Allah Ta'ala bagi kat mereka ni. Mereka ni Nabi kata, kan? Penunggang kuda terbaik, pahlawan berkuda terbaik pada hari itu. Hari itu mana? Hari yang akan datang selepas kita ni lah. Kan? Oh, ya. Muncullah Dajjal. Dajjal lah keluar satu sekembali mereka ke rumah mereka sehingga mereka memeranginya. Dalam rentang waktu itu turunlah Al-Masih Isa bin Maryam alaihissalam. Dia membinasakan Dajjal dengan segala fitnah yang ditimbulkannya. Sebagaimana akan datang penjelasannya di dalam kisah berikutnya. Ya? Baik, di sini ada kesamaran dan jawapan kata Syekh. Okey, iskal wa jawabuhu. Iskalun wa jawabuhu. Persoalan dan jawapan. Baik, di sana muncul berbagai kesamaran yang sengaja dikobarkan oleh sebagian orang. Ya, kesamaran, kekeliruan. Baik dahulu atau kini, yang pengertiannya, bagaimana kalian mendakwa bahawa Konstantinopel akan ditaklukkan setelah Prahara Malhamah. Jadi makna kaifa tad'una anna al-Qastintiniyah satuftahu ba'da al-Malhamah qubailu khuruj ad-Dajjal ma'a annaha futihat qadiman, sedangkan dia pernah dibuka dulu. Macam mana kamu kata bahawa dia akan dibuka pula, akan ditakluk pula, sedangkan dia telah ditakluk pun dulu. Ala yadil qail muslim, di atas pahlawan Islam yang bernama Muhammad Al-Fatih. Ini syubhah ataupun kekeliruan lah. Kan? Yang ditimbulkan. Begitu. Wal jawab. Jawapannya anna hunaka fathain li hadhihi al-Madinah. Jawapannya senang je, bahawa di sana ada dua penaklukan lah. 2 kali penaklukan bagi bandar ataupun kota Konstantinopel ini. Al-awwal huwa alladhi waqa'a wa hadatha ala yadi Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih sanata 857. Maknanya yang telah berlaku penaklukannya di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 857 Hijriyah. Bermakna bersamaan dengan 1403 Masihi. 1453 Masihi. Ya. Mana berapa tahun dah? Sekarang dah 2021. 400 tahun lebih kan? 400 tahun lebih. 500 tahun lebih. 500 tahun lebih. Begitu. Penaklukan telah berlaku lah. Wahada la syakka fi, tidak diragukan lagi lah. Li'annahu waqa'a, kerana ia telah pun berlaku pada kurun yang ke-15 Masihi dahulu dan kurun yang ke
9 Hijriah. Kurun yang ke-9 Hijriah dan kurun yang ke-15 Masihi. Kan, kurun ke-15. Kita ni kurun yang ke-21. Kan, kurun yang 500 tahun lebih lah. Dan semua orang tahulah semua peristiwa telah berlaku dan kita memang tak boleh nak mengingkari. Dah berlaku dah. Baik. وهذا الفتح هو المذكور في حديث عبد الله بن عمرو قال. Nah, ini telah disebut, penaklukan ini telah disebut dalam hadis Abdullah bin Amr ketika dia kata bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila, ketika Rasulullah SAW ditanya, ayul madinataini tuftahu awalan, Konstantiniyah atau Rumiyah? Ya, mana kota dulu yang akan ditakluk, kota Konstantinopel ataupun kota Rom? Qala, kata Nabi SAW, bal la, tidak, bal Madinatu ibnu Harqal tuftahu awalan, yakni al-Konstantiniyah. Bahkan kota anak lelaki kepada Herqal yang akan ditakluk pertama, iaitu kota Konstantiniyah. Hadis sahih. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani. Okay. Nombor dia 608 lah. Dalam apa nama? Hadis nombor dalam apa nama? Nombor hadis ni. Dan telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dengan nombor 6645 dan disebut oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab sahih dia, silsilah hadis sahihah, jilid yang pertama, hadis nombor 7 ataupun 4 lah. Dan kemenangan ini yang telah disebut padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata la tuftahanna al-Konstantiniyah, maka semuanya akan ditakluki akan kota Konstantinopel. Fal ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Baik-baik ketua adalah ketua dia dan sebaik-baik tentera adalah demikian itu tentera. Kemudian penaklukan yang kedua, ahwal ladzi sayaqa qurba qiyamis saah, iaitu penaklukan yang akan berlaku dekat-dekat nak kiamat. Ala nahwi alladhi tahaddathana anhu fima sabaqa, dia mengikut hadis yang telah diceritakan kepada kita lah sebelum ni. Fadzalika al-fathu yakunu kama dalla alaihi hadis biwuduh. Kemenangan itu, penaklukan itu telah ditunjukkan oleh hadis-hadis secara jelas dan dia berlaku selepas malhamah, ini selepas perang besar. Ya, selepas perang besar lah. Dan sebelum Dajjal meletakkan kakinya di bumi Syam. Kan, peperangan itu berlaku, penaklukan itu berlaku sebelum Dajjal meletakkan kakinya di bumi Syam. Dan kota itu ditakluki tidak dengan cara yang ditakluki oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Kan? Baik. Kebenaran adanya penaklukan itu sebagaimana dinyatakan oleh hadis sahih daripada Anas dari sabda beliau SAW, Fathul Konstantiniyah ma'a qiyamis sa'ah, penaklukan Konstantinopel bersama dengan datangnya kiamat. Okey. Yang menunjukkan kebenaran akan ada penaklukan kedua, bahawa Rasulullah SAW menentukan urutan terjadinya sejumlah kejadian di akhir zaman kelak. Maka dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, Imaratu Baitul Maqdis kharabu Yathriba wa kharabu Yathriba khurujul malhamah wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah wa fathul Konstantiniyah khuruj ad-Dajjal. Nabi sebut kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Madinah. Madinah tu Rasul akhirnya akan kosong sepi.
Tak ada orang lagi duduk, tak ada berduduk dah. Yang makin duduk itu apa dia? Haiwan-haiwan buas kan, tempat haiwan liar. Yang makin duduk kat situ dah, tak ada manusia dah situ. Kan? Tak tahu lah akhir zaman nak cerita bahawa manusia pun dah tak ramai kan. Kehancuran Madinah adalah dengan munculnya malhamah. Bila berlaku peperangan besar tu kan, ramai orang mati semua, jadi Madinah kosong, tak ada orang. Munculnya malhamah adalah penaklukan kota Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel adalah munculnya Dajjal. Gitu dia. Kan? Abu Ammar Ad-Dani dan Abu Dawud. Baik, kita lihat pada ibrah, faedah dan hukum-hukum dalam hadis ini. Hadis ini dan hadis-hadis lain semacam menunjukkan kepada kita sebahagian pengertian hadis-hadis yang membahas tentang hal ghaib yang akan datang. Di dalamnya berita gembira bagi kaum muslimin bahawa Islam abadi. Islam itu abadi, kekal hingga ketiba hari kiamat. Juga akan abadi sebuah kekuatan di dalam kaum muslimin yang selalu menang dan berkuasa. Dia akan menghadapi kekuatan kesombongan dan akan menang atasnya, kan? Tentera salib itu kan, mereka dalam keadaan kesombongan lawan, akhirnya mereka tewas dan kalah lah. Kemudian yang keduanya pengertian tentang malhamah, iaitu perang dahsyat. Perang dahsyat sepanjang sejarah manusia. Dan penentuan tempat para pasukan tentera yang terlibat dalam perang. Okay. Juga penentuan tempat komandan masing-masing daripada kedua pasukan. Demikian jumlah tentera lawan dan lain sebagainya. Jadi tempat komandan, tempat jeneral apa semua tadi daripada mana? Kalau apa nama puak-puak Bani Ishaq ataupun puak-puak kulit putih ataupun Nasrani itu, ketua mereka, jeneral mereka berada di Konstantinopel, kan, tempat kota mereka. Ada pun orang Islam berada di mana? Di Syam, kan, di Syam. Pasukan mereka, ketua mereka, jeneral mereka berada di Syam. Baik. Juga penentuan tempat komandan masing-masing dari kedua pasukan, demikian jumlah tentera lawan dan lain sebagainya. Sebut tu jumlah dia sangat ramai tadi kan. Kalau yang hak dibunuh tu pun yang hak ramai tadi mana, kalau di burung terbang dari sebelah sisi sampai sisi yang sebelah lagi, dia tak habis sisi tu pun dah mati dah. Kita tak ramainya pasukan tadi kan. Yang ketiganya wajib meluruskan, membetulkan para ahli ilmu agar tidak terjerumus sebagaimana orang-orang awam dan orang-orang tidak berilmu dalam berbagai kesalahan berkenaan dengan berbagai kejadian ghaib yang akan datang. Orang yang datang kepada Ibnu Mas'ud tersebut adalah di antara mereka telah mengatakan bahawa kiamat telah terjadi. Maka dia dibenarkan oleh Ibnu Mas'ud bahawa dirinya salah. Maka dibetulkanlah. Dia berdalil tentang belum terjadinya kerana belum ada tanda-tandanya. Belum berlaku lagi ya. Tanda-tanda tak ada lagi, jangan nak kiamat lah. Itu maksudnya. Kemudian yang keempatnya, terlihat dalam pasukan tentera Islam sedikit jumlahnya ketika perang mulai berkobar. Kan? Para pahlawan Islam yang sedikit jumlahnya ditutup dengan semangat juang yang mencapai puncaknya pada mereka yang berbaiat untuk berperang hingga tercapai kemenangan atau syahid. Mereka pekat bagi sumpah setia antara mereka bahawa kita akan berperang sampai kita menang atau sampai kita mati. Jadi kedua-duanya adalah kemenangan. Itu maknanya semangat jitu tentera muslimin. Baik, yang kelimanya Madinah Munawwarah akan tetap memiliki arti penting hingga tiba hari kiamat. Hal itu ditunjukkan oleh pasukan tentera penyerbu yang akan muncul menghadapi Romawi. Kan? Maka perkumpulan mereka di Madinah Al-Munawwarah. Dari sana bertolak hingga mengarahkan
binatang tunggangannya ke Ghautah. Ghautah dekat Damsyik. Ya. Kemudian kenanya sedikitnya jumlah orang Arab di akhir zaman. Di akhir zaman ni bangsa Arab ni sedikit. Dan orang-orang non-Arab siap memangku agama ini. Iaitu bangsa Nasrani juga lah. Dan siap berperang untuk membelanya. Hal yang sedemikian ini banyak terjadi di dalam berbagai peperangan yang sengit. Al-Quds akan kembali menjadi tempat berlindung kaum muslimin setelah kalangan salibis, tentera salib dikuasai melalui pasukan pasukan di bawah pimpinan Salahuddin Al-Kardi. Salahuddin ni Salahuddin Al-Ayyubi lah, kan? Juga Mamalik di bawah pimpinan Qutuz. Mereka lah yang menggempur Tatar di Ain Jalut. Ya. Ini yang dulu lah, sejarah lama dulu kan. Yang ketujuh, hadis-hadis itu berbicara tentang perang tradisional. Di dalamnya para tentera berperang dengan menggunakan pedang. Dalam perang seperti itu para prajurit menunggang kuda. Lalu dalam perang itu semua tentera berbaur, kan? Bertemu muka dan muka, bersemuka lah. Jika pemahaman ini benar, maka kekuatan yang sekarang berpusat pada berbagai macam roket, bom dan lain-lain akan sirna. Akan habis binasa. Nuklear apa semua akan habis binasa. Setelah budaya sekarang ini dihancurkan. Kemudian manusia yang tersisa akan kembali kepada kondisi yang ada pada mereka sebelum adanya senjataan penghancur sebagaimana yang banyak kita kenal sekarang ini, kan? Generasi akan datang tak akan nampak, lihatlah bom senjata-senjata moden sekarang ni, kan? Kemudian yang ke-8-nya, boleh bagi para prajurit muslimin mengadakan perjanjian, kan? Dan bai'ah untuk turut berperang hingga kemenangan didapat atau syahadah. Dan tentera Islam ni boleh berbai'ah lah. Tentera Islam ni boleh berbai'ah, berjanji setia untuk sama-sama perang sampai mati atau menang, kan? Untuk memberikan semangat pada diri masing-masing lah. Bahawa bila mereka perang, mereka takkan fikir berfikir nak menang. Sama ada aku perang sedaya mampu, sedaya upaya, bila dah lemah dah, tak larat perang, tak angkat tangan dah, habislah, matilah. Gitu maknanya. Lari memang tetap tak lari lah. Tak akan berada dalam medan tu. Sehingga selagi mana tangan yang boleh menghayun pedang, maka dia akan hayun. Sampai tangan yang tak boleh nak hayun lagi dah, maka dia pun kena bunuh lah. Matilah. Itu maksudnya. Baik. Boleh bagi mereka, yang bagi para tentera Islam lah, untuk berjanji, untuk berperang sampai mati atau menang. Hal itu sebagaimana pada hari di mana Rasulullah SAW membai'ah para sahabatnya di bawah pohon Hudaibiyah. Ketika Nabi nak pergi berumrah, kan, ditahan di situ. Nabi hantar Osman. Mula Nabi nak hantar Umar. Umar kata hantar Osman lah. Sebab kalau hantar saya memang saya tak ada siapa nak defend saya di sana. Hantar saya macam serah nyawa kat mereka lah. Gitu. Sampailah mana Osman tadi pergi dan dia tersekat di sana, tak balik. Maka Nabi SAW sebelum kepulangan Osman, Nabi berbai'ah dengan para sahabat untuk bai'ah di atas kematian lah. Bahawa kita akan masuk, kita akan perang sampai kita mati lah. Sebab jumlah dia bukan ramai pun, dia pergi nak buat umrah ya. Bawa pedang masing-masing satu ya di pinggang masing-masing, kan. Bukan nak pergi perang, nak buat umrah. Baik. Untuk tetap berperang hingga meraih kemenangan dan tidak melarikan diri daripada medan tempur. Hal semacam itu terjadi di dalam perang Yarmouk dan perang lainnya. Itu juga kan dalam perang Yarmouk antara sahabat-sahabat sana, ada Ikrimah bin Abi Jahal dan para sahabat yang lain. Mereka bersumpah untuk mati. Bersumpah untuk mati. Jadi siapa nak mati, mau sini. Siapa nak mati, mau sini. Jadi maka berhimpunlah, kan, yang hebat-hebat di hadapan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, kan, memberi bai'ah, memberi janji setia bahawa kita akan mati sekali. Lalu berperang sampailah mereka ni luka parah. Jadi mana masing-masing jatuh. Jadi bila jatuh dalam keadaan tu, kan, maksudnya masing-masing tak mati lagi lah, dahaga air. Minta air, ada seorang tu bawa air bagi orang pertama.
Bila orang pertama nak minum, orang kedua bunyi air. Dia dengar orang kedua, lepas tu dia kata bagi pada orang kedua, dia tak minum lah. Kan, bagi pada orang kedua. Bila orang kedua nak minum, orang dengar orang ketiga pula kata air. Di mana dia kata bagi pada orang yang ketiga. Kan. Begitu seterusnya sampailah pusing balik pada orang pertama. Bila sampai pada orang pertama, tak ada minum air, orang pertama mati, kedua mati, tiga. Last sekali mereka mati habis semua. Siti air pun tak ada nak minum. Mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun dalam keadaan yang begitu getir kan. Nah, dalam keadaan getir macam tu dia utamakan orang lain. Dahsyat tu. Dahsyat ni para sahabat radhiyallahu anhum kan. Padahal baru je mereka ni dalam zaman jahiliah. Kan bila dah masuk Islam begitulah dia agama yang mereka anuti dan mereka jaga tadi kan dahsyat kan. Tak ada perasaan dengki-dengki sama-sama mereka gitu kan. Bahkan berkasih sayang, bahkan mengutamakan orang lain lebih daripada keutamaan diri sendiri kan. Bagi orang ni minum, bagi orang ni lah kali pusing sampai orang pertama mati, kedua mati, tiga mati, lah kali semua mati. Setitik air pun mereka tak sempat nak minum. Radhiyallahu anhu. Ini peristiwa yang berlaku dalam perang Yarmouk lah. Kemudian yang kesembilan, keabadian agama orang-orang Nasrani hingga akhir zaman. Mana agama Kristian ni, agama salib ni dia akan berada sampai akhir zaman. Dia akan berperang dengan agama Islam. Agama ini akan binasa dan menyeleweng lalu musnah setelah Isa turun. Dia sampai ada limit dia sampai bila? Limit dia sampai Nabi Isa turun lah. Nabi Isa turun habislah bapak ni. Kalau nak ikut Nabi Isa ikutlah, tak nak ikut kafir lah tu lah. Kerana dia Nabi Isa AS tidak menerima cukai, upeti, cukai lah. Dari siapa pun juga. Maksud dia kalau nak bayar jizyah, tak nak masuk Islam tak apa, bayar jizyah tak ada, dia tak terima. Dia sama Islam atau mati je. Nah, Islam kan nak mati? Islam, hidup. Mati? Mati lah. Gitu. Jadi tinggal pilih masuk Islam atau mati. Maka orang-orang Nasrani memasuk agama Islam lah. Semua agama hancur di masanya. Tak ada agama yang selamat lagi lah. Kemudian yang sebelumnya hadis-hadis ini akan sampai kepada para komandan. Para tentera Islam yang akan bergabung dalam peperangan di akhir zaman. Mereka akan mengambil manfaat dalam menghadapi musuh-musuh mereka sehingga hadis-hadis itu akan menjadi sesuatu yang meneguhkan mereka ketika mereka berada dalam peperangan atau dalam keadaan perang dan damai. Habis kisah yang ke-43. Masuk pula kisah yang ke-44. Kan? Kisah Dajjal. Tamim Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal. Kita baca ya. Okey. Rasulullah SAW menyampaikan informasi kepada kita bahawa mendekati hari kiamat kelak akan muncul 30 Dajjal yang dusta. Yang semuanya mengaku aku adalah seorang Nabi, aku adalah seorang Nabi. Ini Dajjal. Dajajilah ni. Dajjal terbesar di antara para Dajjal adalah Al-Masih Dajjal. Ini paling besar sekali. Besar. Masih Dajjal. Mengingat fitnahnya adalah fitnah terbesar di dalam sepanjang sejarah kerana tidak terbatas kepada pengakuan bahawa dirinya seorang Nabi. Sebagaimana dilakukan oleh para Dajjal lain, bahkan dia juga mengaku sebagai Tuhan. Dajjal yang last sekali, yang dahsyat ni, dia tu bukan mengaku Nabi, dia mengaku Tuhan. Dajjal dulu-dulu, sekarang ni dia yang mengaku Nabi, itu Dajjal. Tapi hak mengaku Tuhan ni Dajjal boleh besar. Dia mengaku sebagai Tuhan. Mengingat fitnahnya adalah fitnah terbesar dalam sepanjang sejarah kerana tidak terbatas kepada pengakuan bahawa dirinya seorang Nabi sebagaimana dilakukan oleh para Dajjal lain. Bahkan dia juga mengaku sebagai Tuhan. Berita-berita tentang Dajjal mencakup 4 kisah lah. Semuanya memiliki kaitan dengan Dajjal yang terbesar. Kan? Kalau hari ni ada teori-teori yang mengatakan Dajjal tu lah, Rothschild, semua kan. Ini cerita mengarut lah. Mengarut. Tapi ada yang ustaz dia buat cerita ni. Yang Dajjal ni dia boleh berpindah daripada satu tubuh yang lain. Dia masuk Rothschild, dia masuk dalam tubuh Obama, masuk dalam tubuh Clinton, masuk dalam tubuh Trump kan. Macam-macam lah handaian dia buat ni kan. Ni karut semua. Gitu. Lepas tu dia masuk dalam tubuh Biden pula. Baik.
Yang pertama, kisah kedatangan Tamim Ad-Dari dan rombongan para sahabat mengenai Dajjal terbesar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia akan huraikan yang pertama tu. Kemudian yang keduanya kisah Ibnu Sayyad yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau merasa ragu bahawa dia adalah Dajjal terbesar. Nabi pun tak confirm bahawa Ibnu Sayyad itu Dajjal ataupun tidak. Sebab bila Umar nak bunuh dia, Nabi SAW kata, tak ada faedah kamu bunuh dia. Tak ada faedah. Kalau kamu tak boleh bunuh, kalau kamu kelar Dajjal, memang kamu tak boleh bunuh dia. Jadi kalau kamu bunuh dia, kan, rugi ya bunuh dia maknanya. Kan? Dia bukan Dajjal. Kan? Sebab Dajjal, kalau dia Dajjal, kamu tak akan dapat membunuh dia. Begitu. Kemudian yang ketiga, kisah munculnya Dajjal terbesar di akhir zaman. Keempat, kisah seorang yang alim dan saleh yang maju menghadapi Dajjal dengan segala apa yang terjadi atas dirinya. Kami akan menyajikan kisah keempat dan kisah ketiga kerana hal tersebut terkandung di dalamnya. Okey. Habis ni pengantarnya. Kemudian kita lihat kisah yang pertama tu lah. Yang pertama tu kan. Iaitu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berjumpa dengan Dajjal. Mari kita dengar cerita dia. Apa dia cerita? Ini adalah kisah seorang penduduk Palestina yang berjumpa dengan Dajjal dalam satu perjalanan di sebuah pulau. Di antara berbagai pulau di lautan. Dia pun berlayar di lautan kan. Di antara apa yang dikatakan oleh Dajjal, sesungguhnya mengikuti orang buta huruf bagi Rasulullah SAW adalah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. Itu di antara kata-kata dia. Ketika Tamim Ad-Dari kembali dari perjalanannya menuju rumahnya, dia berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan semua sahabatnya dan menyampaikan kepada mereka tentang kisah ini. Ya? Tidak diragukan bahawa kisah ini benar. Jika tidak demikian, tentu Rasulullah SAW tidak membicarakannya kepada para sahabatnya. Juga Allah tidak mungkin reda jika Rasul SAW berbicara tentang berita dusta. Allah sangat cemburu kepada Rasulnya SAW jika Rasulnya berbicara tentang sesuatu yang dusta. Tamim yang telah masuk Islam juga tidak mungkin berdusta kepada Rasulullah SAW ketika berbicara kepada beliau. Tengok teks hadis ya. Rawa Muslimun fi sahihi an Amir bin Syarahil الشعبي همدان أنه سأل فاطمة بنت قيس أو أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت لئن شئت لأفعلن فقال لها أجل حدثيني. Panjangnya. Kita baca terjemah dulu. Kita baca seperenggan kita terjemah. Okey. Muslim dalam sahihnya meriwayatkan daripada Amir bin Syarahil Al-Sya'bi dari penduduk Hamdan bahawa dirinya bertanya kepada Fatimah binti Qais, saudara perempuan Ad-Dhahhak bin Qais. Dia adalah satu daripada antara para wanita yang mula-mula berhijrah. Fatimah binti Qais. Maka dia yang Amir berkata, sampaikan hadis kepadaku dengan hadis yang telah engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak engkau sandarkan kepada seorang selainnya. Maka dia Fatimah berkata, jika engkau mahu tentu aku lakukan. Dia yang Amir berkata kepadanya, ia sampaikan hadis kepadaku. Baik, ini perenggan yang pertama. Panjangnya. Kan? 4 page, 3 page lebih. Okey, perenggan yang kedua. Faqalat nakahtu ibn al-Mughirah wa huwa min khiyari syababi al-Quraishin yawmaidin فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تأيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أمري بيدك فأنكحني من شئت. Okay. Perenggan yang kedua.
Maka dia Fatimah berkata kepada aku menikahi Ibnu Al-Mughirah, kan? Ia adalah satu daripada pemuda Quraisy yang terbaik ketika itu. Dia tewas mati dalam jihad pertama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku menjadi janda, Abdurrahman bin Auf sebagai salah seorang sahabat Rasulullah melamarku. Rasulullah SAW juga melamarku untuk budaknya, ini untuk cucu angkat dia, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sedangkan aku telah mendengar hadis bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mencintaiku hendaklah ia juga mencintai Usamah. Ketika Rasulullah SAW berbincang kepadaku, maka aku katakan, urusanku ada di tangan kau, maka nikahkan aku dengan siapa saja yang kau kehendaki. Itu perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga, faqala intaqili ila ummi syarikin. Wa ummu syarikin imra'atun ghaniyatun min al-ansari 'azimatun nafaqati fi sabilillah yanzilu 'alayha ad-dhayfani. Faqultu sa'af'alu, faqala la taf'ali. Inna umma syarikin umra'atun kathiratu ad-dhayfan fa inni akrahu an yasquta 'anki khimaruki aw yankashifa ath-thawbu 'an saqayki fayara al-qawmu minki ba'dha ma takrahin. ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن مكتوم وهو رجل من بني فهر من قريش وهو من البطن الذي هي منه فانتقلت إليه. Dengar ni makna dia, kan? Maka beliau bersabda, pindahlah kepada Ummu Syurik. Ummu Syurik adalah seorang wanita kaya daripada kalangan Ansar. Besar sekali nafkah yang dia keluarkan di jalan Allah, kan? Banyak tamu singgah di tempatnya, maka aku katakan aku akan melakukannya. Maka beliau bersabda, jangan kau lakukan. Sungguhnya Ummu Syariq adalah seorang wanita yang banyak tamu. Sesungguhnya aku tidak suka jatuh darimu kerudungmu. Kerudung ni maksudnya tudung dia lah, tudung kepala dia. Atau tersingkap kain penutup kedua betismu, sehingga orang banyak melihat bahagian darimu yang kamu tidak suka untuk dilihat. Akan tetapi pindahlah ke tempat anak pamanmu, Abdullah bin Amr bin Maktum. Dia adalah seorang pria daripada Bani Fihr Quraisy dan dari lembah yang dari sana pula dia datang. Ini dia ni orang buta. Kan? Dia ni buta. Maka aku pun pindah ke tempatnya. Ini dia. Kemudian perenggan yang seterusnya. Ketika usai ni selesai lah. Ketika selesai iddahku, iddah dia 4 bulan 10 hari kan. Aku mendengar seruan penyeru. Dia adalah penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyeru, salatlah berjamaah, as-salatu jami'ah. Ya, salat berjamaah. Ya. Maka aku keluar menuju ke masjid. Kata Fatimah binti Qais, aku pun menunaikan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berada dalam saf para wanita yang ada di belakang orang banyak. Punggung ni belakang lah. Ketika Rasulullah SAW selesai menunaikan solatnya, beliau duduk di atas mimbarnya dan beliau dalam keadaan tertawa. Maka beliau berkata, setiap orang hendaknya selalu dekat dengan tempat solatnya. Ya. Tengok dalam kita hadis asal ya. Baik. Kalau terjemah macam ni kita mungkin tak apa nak faham. Dekat dengan tempat solat dia. Kan? Mana duduk tempat kamu masing-masing. Terjemah dia begitu. Liyalzam kullu insanin musallahu. Maksudnya, jangan pergi mana-mana. Nak dengar ni, nak cerita ni. Gitu maksud dia. Setiap orang duduk di tempat masing-masing. Jangan ke mana-mana. Itu maksud dia. Tapi kalau ada terjemah macam ni, kita nak berapa nak faham sikit kan. Setiap orang naknya selalu dekat dengan tempat solatnya. Kemudian beliau juga bersabda, apakah kalian semua tahu kenapa aku kumpulkan? Kenapa aku kumpulkan kalian semua? Mereka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sungguhnya demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian semua bukan kerana senang ataupun khawatir. Bukan kerana seronok. Bukan kerana bimbang. Akan tetapi kukumpulkan kalian semua adalah kerana Tamim Ad-Dari adalah seorang pria, pemuda Nasrani. Tiba-tiba dia datang dan langsung berbaiat untuk masuk Islam. Dia menyampaikan hadis kepadaku sesuai dengan hadis yang aku sampaikan kepada kalian semua tentang Al-Masih Dajjal. Gitu. Cerita dia panjang ni. Ada panjang cerita, insyaAllah nanti kita sambung lagi lah. Ya kan? Kita berhenti dulu di sini lah. Perenggan ni. Dia menyampaikan hadis bahawa dirinya menumpang perahu laut kisah
Dari ini belayar kan di lautan dan terkandas di satu pulau kan, contohnya gitulah. Sampai dijumpa Dajjal kan. Kita stop kat sinilah insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.